Listerine merupakan ubat kumur yang paling famous dalam planet bumi ni. Tapi tahu tak korang, 100 tahun yang lalu, produk Listerine ni merupakan sebuah produk cuci jamban. Bangun pagi, gosok gigi. Lepas tu kita kumur-kumur dengan Listerine. Barulah mulut kita rasa segar dan sihat. Semua orang kenal dengan Listerine ni. Kalau korang tak kenal, bermakna korang ni duduk dalam gua lah kan. Kalau korang nak tahu, Listerine yang kita selalu guna ni pada zaman dahulu digunakan untuk mencuci jamban. Bukan saja cuci jamban, dulu Listerine juga dipromosikan untuk atasi penyakit gonorrhea, penyakit STD, iaitu penyakit yang dihadapi melalui hubungan seks. Jadi macam mana produk Listerine ni, daripada produk cuci jamban kepada ubat gonorrhea kepada pencuci mulut? Okey, cerita dia macam ni. Pada tahun 1800-an dahulu, ada seorang doktor ni bernama Dr. Joseph Lister. Dia juga dikenali sebagai Dr. Lister. Dia ni discover bahawa basuh tangan adalah satu tindakan yang bagus. Dr. Lister ni percaya yang penyakit ni boleh datang dari udara yang busuk. Dr. Lister juga discover yang kalau dia cuci peralatan pembedahan dan tangan dia dengan karbolik asid, kurang pesakit dia yang mati, tak macam selalu. Lepas doktor ni dah discover penggunaan karbolik asid, dia juga mendalami lebih dalam mengenai teori mikroorganisma jahat yang menimpa semua umat manusia ni. Dr. Lister ni percaya yang kuman ibarat monster yang tak nampak tapi sangat bahaya dalam kehidupan seharian manusia. Tapi idea ni banyak ditolak oleh doktor-doktor lain. Sebelum ni juga peralatan doktor tak dicuci pun. Tapi selepas Dr. Lister, maka wujudlah revolusi penggunaan antiseptik dalam bidang perubatan. Okey, lepas korang dah clear mengenai Dr. Lister ni, barulah kita boleh cerita mengenai topik asal kita, iaitu penggunaan Listerine, di mana dulunya pencuci jamban, sekarang ni menjadi ubat kumur. Jordan Witt Lambert merupakan ahli kimia dan businessman. Dia memutuskan untuk buat antiseptik. Mungkin sebab dia minat dengan Dr. Lister dan nak dapat free marketing, dia namakan produk dia dengan nama Listerine. Masa tu antiseptik hanya digunakan untuk mencuci alat pembedahan. So bila nak jual tak laku sangat lah. Disebabkan itu, Dr. Lambert dengan partner dia, Dr. Joseph Lawrence, pun marketkan produk Listerine dengan macam-macam. Contohnya untuk cure dandruff, digunakan selepas bercukur, cuci jamban dan juga untuk gonorrhea. Tapi produk Listerine ni masih tak laku-laku walaupun diorang dah claim macam-macam terhadap produk Listerine ni. Masih tak ada orang nak beli. Jadi diorang perlu ada strategi yang baru, iaitu diorang wujudkan halitosis. Halitosis ni adalah gabungan dua perkataan Latin, iaitu halitus bermaksud nafas dan osis bermaksud penyakit, atau lagi mudah kita faham sebagai nafas busuk. Tapi kalau guna perkataan bad breath ataupun nafas berbau, bunyinya macam biasa je, macam boleh settle dengan makan min ataupun kunyah chewing gum. Tapi bila diorang menggunakan perkataan halitosis ni, bunyinya macam sangat berbahaya dan hanya boleh settle dengan Listerine. Sebenarnya strategi menakut-nakutkan orang ni sehingga ke hari ni banyak je lagi. Tak kisahlah ubat nak kurus ke, ubat nak kulit cantik ke, banyak je diorang claim dekat produk diorang ni supaya produk diorang ni laku. Dan strategi menakut-nakutkan orang ni adalah sangat powerful. Semua manusia dalam dunia ni akan mudah terpengaruh apabila perasaan diorang takut. Jadi itu sajalah topik kita pada hari ini mengenai kenapa dahulunya Listerine ni merupakan produk cuci jamban. Kalau korang suka video yang macam ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.